Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini ini dipetik daripada bharian.com.my bertarikh 1 Oktober 2022. Bertajuk UMNO boleh menang jika peratusan keluar mengundi rendah. Berita penuh. UMNO dijangka mempunyai kelebihan untuk menang jika pilihan raya umum ke-15 diadakan pada akhir Oktober atau awal November ini. Penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Marzlan Ali berkata, atas dasar itu, pembubaran parlimen boleh dilakukan pada bila-bila masa saja berikutan tempoh akhir Oktober atau awal November disifatkan paling sesuai untuk PRU15. Beliau berkata, selain boleh mengelakkan risiko banjir, PRU15 pada akhir Oktober atau awal November adalah waktu paling sesuai sebelum musim peperiksaan persekolahan tiba. Pelaksanaan PRU15 tahun ini boleh memberi kelebihan kepada UMNO, khususnya di kawasan deposit tetap bagi parti itu. Selain jangkaan banjir juga boleh membuatkan peratusan keluar mengundi rendah. Katanya lagi, seperti pelaksanaan pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor, peratusan mengundi yang rendah boleh memberikan kelebihan buat UMNO dan Barisan Nasional untuk menang. Tambahnya lagi, justru parlimen boleh dibubarkan bila-bila masa kerana selepas tempoh itu ada 60 hari untuk diadakan PRU15, katanya kepada BH di sini. Semalam, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO telah membuat ketetapan supaya PRU15 diadakan pada tahun ini, yang mana Perdana Menteri akan mempersembahkan cadangan tarikh pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong selaras perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Pada masa yang sama, Mazlan berkata PRU15 masih boleh berlangsung sekiranya ramalan banjir berlaku di sesuatu kawasan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempunyai kuasa menangguhkan proses mengundi di lokasi yang terjejas. Beliau berkata jika ia berlaku, kerajaan bagaimanapun perlu menanggung kos tambahan berikutan proses pengundian perlu ditetapkan pada hari yang lain. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Tahniah diucapkan kepada Malaysia Under-17 yang telah berjaya mengalahkan Palestin di dalam bola sepak kelayakan yang baru saja berlangsung, dikabarkan. Tahniah diucapkan, kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, bye-bye. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu soalan, kamu patut jawab. Kamu patut jawab saya, sebab saya ini orang baru belajar, tidak pandai apa-apa. Jadi soalan saya senang. Kalau duit itu diubah daripada dengan cara membersihkan duit itu dengan cara pengubahan wang haram, adakah wang itu jadi duit haram? Atau masih duit haram ataupun sudah jadi duit bersih? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalaulah aktiviti itu datang daripada aktiviti pengubahan wang haram,
adakah uangnya itu haram? Ketiga, jika uang itu katakanlah dia haram, orang-orang yang telah terima duit itu, adakah dia makan duit haram atau tidak? Yang ini saya betul-betul mau tahu. Kesian jugalah kalau kita, contoh saja, ada kawan buat sesuatu perkara, contohnya pengubahan uang haram. Lepas tu daripada keuntungan pengubahan uang haram itu, dia bagi kepada kita, kita makan, katakan haram, nah makan duit haram, geng. Satu keluarga makan duit haram. Inilah yang saya mau tanya ini. Kenapa? Sebab kenapa? Najib Razak sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan 2,28 bilion. Daripada mana? Daripada Syarikat Pelaburan Negara. 2,28 bilion dengan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Jadi soalan saya sekarang, Najib Razak kalau dia kalah, disahkan dia membuat aktiviti kegiatan haram ini, yaitu pengubahan wang haram ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik? Lagi kesian kalau ada masjid kah, surau kah, gereja kah, kuil kah, tokong kah, apa sajalah yang telah terima uang hasil daripada pengubahan wang haram itu. Waduh, ini sangat pening kepala. Harap-harap Najib Razak tidak buat itulah. Harap-harap dia tidak buat itu. Jadi harap-harap dia tidak lakukan itu. Saya yakin tidaklah, jangan risau. Tapi yang pasti makcik-makcik, pakcik-pakcik, Najib Razak ada 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Wah, ini teruk nih, teruk betul ini. Jumlah duit dia 2,28 bilion pula itu, bukan sikit. Bukan 20 ringgit, bukan 200, bukan 2.000, bukan 200.000, bukan 2 juta. 2 bilion. 2 bilion. 2 bilion dengan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Aduh, pening kepala. Dan sekarang ini Najib Razak sudah berada di penjara Kajang kerana kes SRC International. Jadi saya minta tolong kepada kamu yang pandai, tolong kasih teranglah, kamu komen di ruangan komen, apa hukum hakam benda-benda macam begitu? Adakah Najib Razak buat pengubahan wang haram? Dan kalau orang yang dapat wang daripada pengubahan wang haram, apa hukum hakamnya? Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Hari demi hari, berita demi berita yang amat mengejutkan untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kes rasuah Najib Razak, penyalahgunaan kuasa dan juga penyelewengan wang. Baru-baru ini tuan-tuan dan perempuan, ini bukan fitnah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, atuk-atuk, nenek-nenek, dengar baik-baik, ini bukan fitnah. Jadi kamu jangan nangis. Jangan pula kamu meroyan bawa kata, oh channel ni channel pun fitnah. Ini bukan fitnah. Ini sudah masuk di mahkamah. Ini sudah masuk di mahkamah. Nangis macam mana pun, ini sudah masuk mahkamah. Najib Razak sah. Pernah dapat 2,08 bilion ini, makcik-makcik. Yang tidak percaya itu sekarang kamu kena kasih terang lah macam mana Najib ada duit 2 bilion dalam akaun pribadi pula tu. Dia ini kerja Perdana Menteri, penjawat awam, dan saya tak tahu dia ada bisnes apa. Tapi yang ada masuk dalam akaun dia 2 bilion. Macam mana dia kumpul duit 2 bilion ni? 2 bilion masuk ke akaun pribadi Najib pada 2013. 1 tahun saja. 2013, kata pengurus bank. Ini pengurus bank yang cakap, makcik-makcik, pakcik-pakcik.
bukan jiran sebelah rumah yang cakap. Seorang pengurus bank, pengurus sebuah cawangan bank, memberi keterangan bahawa sah Najib Razak menerima lebih 2.08 bilion masuk ke dalam akaun banknya pada awal 2013. Awal 2013. Nama pengurus bank itu Aruma Devi. Aruma Devi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang ini bahawa bekas Perdana Menteri itu telah menerima 2 bilion 81 juta 476,926 ringgit dalam akaunnya yang berakhir dengan nombor 694 di M Islamic Bank melalui 9 peringkat pemindahan antara Mac dan April tahun itu. Hanya 9 peringkat sahaja dia menerima 2.08 bilion. Soalan saya, dari mana duit itu datang dan kenapa masuk Najib punya akaun? Kalau ada bisnes lain kah, CSR kah, apakah, kenapa masuk akaun Najib? Saksi pendakwaan ke-37 itu memberi keterangan bahawa wang 2 bilion 34 juta 350 ribu kemudian dipindahkan daripada akaun bekas Menteri Kewangan itu melalui 5 transaksi antara 2 dan 23 Ogos 2013. 5 saja transaksi 2 bilion itu lesap habis dari akaun Najib. Semasa membacakan keterangan bersaksi bertulisnya, Uma Devi berkata wang 2.08 bilion itu dimasukkan ke dalam akaun tertuduh antara 22 Mac dan 10 April. Tak sampai sebulan pun, cik. Tak sampai sebulan pun dapat 2 bilion. Ui, bagus ni. Dia memberi keterangan semasa perbicaraan rasuah 1MDB yang bernilai 2.28 bilion terhadap Najib yang berada di kandang tertuduh mahkamah. Najib pada ketika ini sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan. 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.28 bilion daripada syarikat pelaburan negara. Dalam kenyataan pembukaan pendakwaan pada permulaan perbicaraan pada tahun 2019 iaitu 28 Ogos, Timbalan Ketua Pendakwa Raya iaitu Gopal Sriram telah berhujah bahawa jenayah itu didakwa dilakukan melalui 4 fasa antara 2011 hingga 2014. Pendakwa berhujah bahawa 9 pertuduhan pengubahan wang haram. Yang pertama itu berkaitan dengan dakwaan telah menerima 2.08 bilion yang menjadi perkara pertuduhan ketiga dan wang itu dikatakan telah masuk ke dalam akaun tertuduh yang berakhir dengan nombor 694 di M Islamic Bank. Okey. Kemudian pihak pendakwaan mendakwa antara 2 Ogos 2013 dan 23 Ogos 2013 tertuduh telah memindahkan sejumlah 2.034 kepada tenor Singapura. Okey, dia transfer kepada tenor Singapura dalam masa 20 hari. 2.034 bilion. Okey, tak ada masalah. Masalahnya ialah kenapa masuk duit ini akaun Najib? Kenapa masuk duit ini akaun Najib? Transfer terus sajalah daripada tenor. Kenapa nak masuk akaun Najib lagi? Pendakwa raya juga mendakwa bahawa pada masa yang sama tertuduh telah menggunakan baki. Tertuduh telah menggunakan baki 22 juta untuk membayar 4 entiti dan seorang individu. Kerana kes pendakwaan mengatakan semua bayaran ini memberi manfaat kepada tertuduh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.